الله أكبر الله أكبر. يا أحد يا صمد صل على محمد. أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا محمد. يا أحد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد صمد صل على محمد. يا أحد يا 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 صمد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على صل على محمد. يا يا صمد صل على محمد. يا يا صمد صل على محمد. يا يا صمد صل على محمد. يا صل على محمد. يا أحد يا صمد 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 صل
Samad, salli ala Muhammad. Ya Ahad ya 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 Samad, Salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di tahun yang baru dengan izin dan rahmat Allah. Allah sampaikan kita setahun kebetulan pada hari majlis salatul khusyuk. Salah satu kriteria untuk memenuhi hijrah kita adalah kita berhijrah bukan dari Mekah ke Madinah atau dari mana-mana ke satu destinasi. Hijrah yang paling pertama, awal, yang hakiki, yang terakhir dan abadan abadah adalah hijrah kita datang daripada Allah ke muka bumi ini dan kita kembali kepada Allah. Itulah hijrah yang paling benar, yang paling hakiki. Apa yang berlaku di luaran itu adalah hijrah secara simbolik, memanggil manusia kepada penghijraan di dua alam, zahir dan batin. Kalau Makkah Mukarramah adalah tempat yang sangat tinggi dan suci, Allah tidak perlu pindahkan Nabi, hijrahkan Nabi dari Makkah Mukarramah pergi Munawwarah, Madinah Munawwarah. Tetapi Allah hijrahkan kerana dari Mekah yang penuh kelalaian, kederhakaan, kesyirikan, kezaliman, tinggalkan, pergi ke tempat yang aku salurkan ingatan, syahadaku, semua ilmuku, ke Madinah. Jadi kita yang melakukan hijrah pada hari ini, elemen dia adalah kita datang dari Allah, kita sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selagi ada elemen ini, pengisian elemen ini, sentiasa saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syahadah, penyaksian, dengan zikrullah dalam pernafasan, dengan zikir ilah dalam akal, dengan zikir dalam kalbu, rohani, bermakna kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah yang paling awal, hakiki, terakhir di akhirat dan abadan abadah. Hijrah itu sentiasa ada. Betapa gembira Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah maklumkan kepada Nabi semasa Mi'raj bahawa aku bergembira kepada orang mukmin. Wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bergembira ke atas orang mukmin, ibadikas salihin, ke atas mukmin hambaku yang salihin. Aku gembira kepada mereka, ke atas mereka. Kerana kenapa? Sebab di akhirat tidak ada solat. Tak ada solat qiyam, rukuk dan sujud. Tetapi ada dua jenis solat. As-salatu mi'rajul lil mu'minin, as-salatu dha'imun. Jadi Nabi gembira
kepada ahli-ahli syahadah yang mempelajari ilmu solatul khusyuk, memperbaiki solat mereka, kita yang lalai dahulu, kepada solat yang membawa kita ingatan kepada Allah. Walaupun 1 saat dalam solat tu, begitu Allah muliakan. Sebab Allah tahu kalau dia dah isi 1 saat ingatan, dia akan mendahagakan kepadaku 100 saat, 1000 saat, lama, berapa lama yang dia mampu buat. Jadi Nabi gembira. Kenapa Nabi gembira kepada ahli syahadah, ibadikas solihin, mukmin yang ibadikas solihin? Sebab Nabi bergembira kerana adanya kita sebagai makmum untuk Nabi melakukan as-salatu dha'imun. Kalau saya masuk ke bab tu sangat seronok, sangat menarik. Bagaimana di akhirat nanti kita berkumpul bersama Nabi, kita melakukan salatun dha'imun yang dijelaskan dalam surah 70, surah Ma'arij ayat 23. Allazina hum ala salatihim dha'imun. Jadi Nabi gembira kerana adanya makmum bersama Nabi, kerana Nabi dapat bersama makmum ahli syahadah, mukmin, ibadikas solihin yang telah dianugerahkan salatun dha'imun di dunia ini lagi. Siapakah yang telah dapat salatun dha'imun? Siapa yang telah dapat as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Lagi satu, Nabi bergembira. Nabi, bila nanti Nabi mi'raj di akhirat, pergi bertemu Allah. Di dunia ni seorang saja di antara 124,000 Nabi diberi peluang tu, iaitu Nabi mulia kita. Tak ada siapa pun satu insan yang diberi secara zahiriah selain dari Rasulullah. Semua diberi secara batiniah, rohaniah, qalbiyah. Akal tak boleh. Akal tak boleh naik lebih dari langit yang dia boleh nak pandang. Kalau akal ni tahu ini langit 5, dia boleh naik. Ini langit 7, dia boleh naik. Tak ada. Tak ada satu manusia di dunia ni tahu ada 7 langit. Tak ada. Wallahi tidak ada. Tak ada satu anak yang lahir kepada ibu namanya wanita tahu ada 7 langit. Mana pernah dia naik pergi 7 langit, nak kata ada 7 langit. Makluman tu datang daripada Allah. Jadi bila kita kata wallahu sami'un alim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bila kita sebut a'udzu billahi samiul alim dengan pengertian syaitan putus asa. Dia tahu apa yang saya tidak tahu. Dia tahu apa yang Allah tahu. Itu a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Syaitan tahu bahawa ada maklumat yang manusia tidak tahu. 7 petala langit, tak ada orang tahu, tak ada saintis, tak pernah jumpa, tak pernah jumpa, tak akan jumpa selama-lamanya. Dia tak pernah ukur, dia tak pernah sampai, dia tak pernah tahu apa dia satu langit demi satu langit, sampai ke 7 petala langit, tidak tahu. Itu dalam maklumat Allah dan orang yang telah diberi ilmu. Jadi yang saya nak maklumkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nikmat kepada orang mukmin. Mi'raj, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Barang siapa sentiasa mengusahakan as-salatul khusyuk, menjadikan solatnya solat yang khusyuk, Allah akan beri. Dan Nabi gembira, Nabi akan bawa kita bersama. Nabi gembira, lagi ramai, lagi Nabi seronok membawa kita mi'raj pada Allah abadan abadah. Pertama Nabi akan pergi dahulu, Nabi bagi informasi sekumpulan-kumpulan ni telah dipilih untuk tahun ni atau tarikh ni, waktu ini, saat ini. Yang lain nanti Nabi akan khabarkan.
Mana barang siapa sudah berusaha untuk mendapatkan as-salatu mi'rajul lil mu'minin di dunia ni, di akhirat pasti dia akan diberi balasan yang ganjaran yang sama. Okay. Itu kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mempelajari ilmu salatul khusyuk ni, ada 3 fasah. Sebenarnya 5, saya sentuh dulu 3 fasah. Pertama, rasa seronok bila belajar dan beramal. Kedua ni yang susah. Ujian besar akan datang melemahkan kita, menguji sampai memohon kita tinggalkan solatul khusyuk ni. Tak payah solat khusyuk, solat biasa. Macam-macam halangan akan datang bertubi-tubi, tidak berhenti. Dalam luaran macam-macam dia akan bawa, sakit, agar majlis ini jangan dijadikan. Kita dah ada pengalaman tahun ni juga, bila kita start solatul khusyuk, COVID datang, dipisahkan daripada 15 majlis, 3 majlis 4 majlis je kita dapat buat. Jadi takutnya syaitan, takutnya iblis kepada seorang ahli salatul khusyuk. Kenapa dia takut seorang dari kita? Sebab kalau seorang ahli syahadah, ahli salatul khusyuk, pergi dekat satu masjid solat Jumaat, dia bukan imam, dia bukan khatib, dia bukan muazzin, dia bukan orang dikenali oleh siapa pun, dia solat walaupun di saf yang terakhir. Oleh kerana kehadiran dia, dia menyaksi. Saya macam mana dia menyaksi? Dia solat, tiba-tiba duit datang. Aku menyaksi duit bukan ilahku. Itu je. Saya tak nak sebut banyak. Itu je. Duit datang. Duit bukan ilahku. Keluar. Cukup dia saksi itu saja. Kedua, dia tak ingat duit. Dia ingat bos dia. Majikan marah tadi. Bos dia marah tadi. Dia ingat balik-balik bos. Dia bukan ilah aku. Aku datang sini mengilahkan Allah. Aku datang sini bukan mengilahkan makhluk. Dia buat satu je. Satu sahaja. Satu sahaja. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, satu benda saja dia buat dalam solat Jumaat tu. Duit datang bukan ilah aku. Tak apa, dia tak ingat duit. Duit bukan benda penting untuk dia sebab duit ujung bulan. Bos dia marah tadi, bos dia nak buang kerja, itu menjadi bosku. Allah bukan memberi rezeki ku, tapi dia lawan. Bukan ilah aku, bukan ilah aku, sampai dah habis solat. Cukup dengan satu penyaksian itu, seluruh masjid Allah ampunkan mereka. Allahu Akbar. Allah ampunkan, kemudian Allah rahmati, kemudian Allah berkati. 3 ini wajib Allah turunkan. Kerana ada seorang di dalam masjid itu yang Allah saksi atas dia. Kenapa Allah saksi atas dia? Dia menyaksi duit bukan ilah aku, duit bukan Allah. Kalau duit tu ilah, duit itulah Allah. Kena faham. Ilahukum wa ilahu wahid, ilahin nas, ilahukum Allah ilahukum, Allah ilahuna, Allah ilahi, Allah ilahu, Allah ilahi, Allah ilahuna, Allah ilahukum, Allah ilahukuma, Allah ilahukunna, Allah ilahum, Allah ilahi, alhaakum. Jadi kalau ilah tu adalah duit, duit mula Allah, bukan Allah, Allah bukan Allah. Ilahmu duit tu. Jadi ada satu jemaah solat di satu majlis 10,000 orang. Allah ampunkan mereka kerana hadirnya, hadirnya orang ni. Apa Allah bagi kepada orang tu? Segala keampunan, darjat keampunan. Allah ampunkan semua jemaah yang hadir pada Jumaat tu sahaja. 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 Melainkan orang tu datang balik ke masjid tu sampai ke minggu depan Allah ampunkan. Dan mereka boleh rasa berkat solat di situ tanpa dia tahu kenapa benda ni. Di akhirat Allah akan tunjukkan, oleh sebab orang ni aku ampunkan kau. Kau pergi mohon syafaat dengan dia. Ada dalam Quran.
Aku akan datangkan umat-umat Nabi untuk menyaksi umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Maka Allah datangkan dia, umat Nabi. Aku ampunkan kamu kerana sekarang kamu nak terlepas dari azab api neraka. Dia kena syafaatkan kamu. Syafaat, dipanggil orang tu. Kau boleh syafaatkan? Ya Allah, boleh. Tengok syahadah tak cukup. Syahadah cukup untuk selamatkan kau, ibu bapa kau. Dah, kau tak boleh. Itu sebab kita berakziru syahadatikum bainal haulu baina yahulu bainal mar'i wan nas. Perbanyakkan akziru syahadah, perbanyakkan syahadah sebelum datangnya halangan di antara kamu dan penghalang-penghalang. Hadis Nabi yang sahih. Jadi begitu besar pahala ahli syahadah di sisi Allah untuk umat Nabi. Kalau Allah ampunkan dia, apa Allah beri? Setiap orang yang diampunkan, Allah akan beri dia makam syafaat, darjat syafaat. Allah ampunkan dia dan Allah akan beri darjat kepada dia. Banyak lagi fadilat lah, saya tak nak bincang. Begitu besarnya fadilat ahli syahadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana dia solat, dia tak mau menyaksi duit, dia tak menyaksi duit sebagai ilah, dia menyaksi Allah sebagai ilah. Sudah cukup satu masjid dia diterima. Orang ni baru belajar syahadah sehari, tapi dia konsisten di dalam syahadahnya. Duit bukan ilahku, duit bukan ilahku, majikan bukan ilahku, bos bukan ilahku, menteri bukan ilahku. Balik-balik dia bersyahadah atas diri itu, atas diri itu mengilahkan Allah. Taib. Allah ampunkan seluruh masjid. Dan kalau kita ada syahadah kita lebih berat dari 7 petala langit, buat apa kita nak berat, begitu berat sampai masuk syurga tanpa dihisap? Sebab kita boleh selamatkan ramai-ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selamatkan, kita dapat keakraban pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah nak Allah dan Rasulullah memilih ahli-ahli syahadah di dunia ini. Taib. Jadi pertama, seronok belajar. Ujian berat. Jadi kalau ujian berat, apa saya perlu lakukan? Mujahadah, jihad, habis-habis jihad. Saya tahu kerana solat saya diangkat, diterima, diredai, disayangi oleh Allah, syaitan, iblis, segala kuncu-kuncu mengganggu saya. Kemudian fasa ketiga, dia rasa manis dalam solat. Dia rasa kalau tak cukup syahadah dia bukan disuruh panjangkan ya, tak rasa cukup syahadah dia rasa pahit. Solat tu rasa pahit. Dia rasa manis solat dia. Keempat, saya tak nak sentuh, tapi sikit saya sentuh. Dia rasa solat dia telah dikabul, diangkat oleh Allah. Kelima, diredai. Allah akan sentiasa meredai dia. Di dalam surah Bayyinah, radhiyallahu Allah telah reda ke atas mereka dan mereka telah reda pada Allah. Allah akan khabarkan tu melalui para malaikat yang membawa ayat Allah, mengkhabarkan kepada kita, radhiyallahu anhum wa radu anhum, zalika liman khasyiya rabbah, zalika liman khasyiya rabbah, zalika liman. Mereka tidak takut, mereka takut hanya pada Rabb. Mereka tak takut hilang kerja, mereka tak takut hilang duit, mereka tak takut hilang kesihatan, mereka tak takut hilang apa pun. Takut hanya kepada Rabbul Alamin. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, zalika liman khasyiya rabbah. Satu hari anda akan dengar ni daripada Allah. Anda akan dengar
Kenapa kita bawa selawat tu? Kita dah hidup. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Sebab dia hidup. Barang siapa terbuka, artinya malaikat selawat tu sedang ikut dia. Ya, sebab bila kita selawat sekali, sallallahu alaika asyara marrah, 10 kali Allah selawat. Mana selawat Allah dan malaikat ni? Mana ada apa ni bohong ke hadis ni, tipu, tidak tipu, engkau buta, engkau pekak, engkau tuli, engkau bisu. Jadi itu sebab Syekh hidupkan ni agar kamu merasai benar-benar malaikat sedang berselawat, Allah sedang berselawat. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Ya Ahad, Salli ala. Siapa yang cepat boleh dengar ni, barang siapa sudah dapat sanad suratul Ikhlas dari Syekh bulan Mac masa PKP di Kelantan. Kedua, mereka telah ada talian kukuh pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, sudah hidup. Dia hidup. Kalau hidup dalam tu, malaikat tu yang datang hidupkan. Kalau lagu Piramli, kalau nak kahwin 3 mesti pandai membohong. Kenapa boleh hidup? Syaitan nak suruh dia kahwin 3, 4, 5. Itu syaitan, ya. Suruh dia kahwin, suruh dia lagu-lagu Piramli, macam-macam lagu Piramli senang datang. Dalam solat pun datang, tandas pun datang, mandi pun datang. Semua ada lagu-lagu tu tiba-tiba datang. Terus-terus datang. Lalai ya. Yang ini tak mau, syaitan blok. Jadi kalau ada talian senang. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. Ya Samad, Salli ala Muhammad. Jadi Allah redha, kita boleh dengar, Allah akan lagukan kepada kita ayat ni. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Surah Bayyinah ya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum ya Rabbah, radhiyallahu anhum wa radu anhum, zalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, radu anhu, zalika liman. Allah redha atas mereka. Kenapa Allah redha atas mereka? Ada sebab. Dan mereka redha Allah atas. So di antara dua tu ayat tu, tengok ayat tu ya, radhiyallahu anhum wa radu anhum, zalika liman khasyiya rabbah. Sifatnya mereka takut pada Rabb. Takut bila? Takut, oi, aku depan Allah pergi ingat makhluk. Bukan takut menggeletar aku masuk neraka, tak ada. Aku tak dapat syurga, tak ada. Syurga bukan untuk kita takuti, neraka pun tak perlu ditakuti. Kalau dah belajar la ilaha illallah, dah diselamatkan dari api neraka. Ni radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabb. Cuba baca terjemah tu, radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyiya rabb. Terjemah tu. Dan mereka radhiyallahu Allah redha, radhiyallahu anhum, Allah redha ke atas mereka, mereka pun redha. Di antara dua tu Allah redha dan mereka redha. Tengah-tengah tu ada sesuatu yang membuatkan Allah redha pada mereka dan mereka pun redha pada Allah. Ada sesuatu yang kita akan belajar di masa akan datang. Bermula dengan salatul khusyuk lah. Redha.
Sebab awliya Allah sebelum solat mereka sentiasa membaca raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, apa pun aku redha. Raditu billahi rabba wa bil islamid dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Siapa amalkan ni, di akhirat Nabi akan datang cari kita. Di mana kita ni? Sentiasa setiap hari dia amalkan ni waktu solat lah, ya. Kalau boleh bila nak diamalkan ada waktunya. Nanti kita bukakan ilmu ni, ya. Tapi dalam solat wajib. Nanti patutnya ada waktu bila nak amal. Bukan bila-bila. Ada waktu, mesti kena pada waktu tu. Dia punya keyword mesti kena pada password, pada key. Dia baru dia buka, ya. So, tapi waktu solat raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Kalau tengok Syekh tak pernah tinggal waktu solat tu. Itulah solat yang diredai Allah. Tapi nak amal dulu tu. Bila nak redha pada Allah? Bila ada waktu dia. Tapi siapa mengamalkannya sampai dia mati, Nabi di akhirat akan datang cari kita. Ada hadis Nabi, pegang tangan kita, bawa kita masuk syurga. Allahu Akbar. Ya, kita menanti saat tu, hari itu. Kebahagiaan orang mukmin itulah. Dia duduk diam, Nabi datang cari dia. Sahaja kerana ini amalan ni. Ahli syahadah. Redha pada Rabbnya. Okey. Di 5 perkara, fasah, 5 fasah dalam mencapai solatul khusyuk ni. Dengar ilmu, mudah dipraktikkan, kemudian dipraktikkan, diuji, dicuba dari dalam luar supaya kita tinggalkan. Syaitan iblis nak kita tinggalkan ni. Jangan lagi belajar solat khusyuk. Dia tahu kita akan capai satu darjat yang sangat tinggi. Semua umat Islam akan Allah ampunkan. Di mana aja kita pergi, walaupun majlis tu majlis yang rosak, kita pergi duduk sana syahadah. Diorang tengah lalai, kita tengah syahadah. Allah boleh ampunkan. Allah ni maha pengampun. Jangan rasa sedikit pun salah sangka buruk kepada Allah. Itu sifatnya. Kerana ada wasilah, ada seorang. Itu sebab dia memberatkan kita. Jadi apa solusi dia? Belajar ilmu. Ilmu ni sangat powerful. Dia boleh hancurkan segala tekanan, segala permusuhan, segala penderakan, penindasan. Ilmu je. Ilmu. Ya. Ilmu dengan rahmat. Itu sebab sentiasa ahli syahadah kena doa. Ya Allah, rahmati amalanku, ibadatku. Berkati amalanku, ibadatku dengan syahadamu, syahadah nabimu, syahadah guruku. Syahadah guru dalam Quran tak disebut, syahadah syahidan disebut dalam surah Al-Ahqaf, surah Yusuf, beberapa surah. Syahadah syahidan. Syahidan tu syahadah guru, dalam dirinya ada syahadah Allah, syahadah ilah, syahadah Rabb, syahadah Rasulullah. Semua nabi-nabi ada syahadah syahidan. Syahadah syahidan mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Tak ada nabi boleh jadi nabi kalau di depan Allah mereka tidak berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh jadi nabi. Baru dia boleh jadi nabi lepas dia melafazkan 2 kalimah syahadat dia di atas la ilaha illallah, di atas nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di jihad isi ilmu sampai jadi ringan, manis, seronok solat. Kita kena jihad. 2 rakaat saja Allah bagi saya. Bukan 20 rakaat, 2 minit saja. Bukan 20 minit, bukan 200 minit. 4 rakaat saja, 4 minit. Bukan 40 rakaat, bukan 40 minit. 3 rakaat, 3 minit. Bukan 30, bukan 300.
bukan 30. Ya. 4 rakaat Isya. Sedikit waktu aku nak sibukkan diri saya dalam masa yang tertentu ni, 17 minit ni. Sebab inilah kunci segala kejayaan. Kejayaanku di dunia, di kubur, di akhirat. Balik-balik kena motivasi diri. Kalau tidak, kita akan digagalkan. Inilah sampai dia jadi zikrah fazakir innama anta muzakkir. Dia akan sentiasa memperingatkan kita, ya. Dia dalam ni akan menjadi fazakir innama anta muzakkir. Itulah wujudnya nafsu mutmainnah. Fazakir, peringatkan. Innama, sesungguhnya kamu adalah memberi peringatan yang sentiasa. Innama anta muzakkir. Peringatan, ya. Manis, ringan rasa solat. Kunci kejayaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan segala kejayaanku dalam hidup, rumah tangga, keluarga, apapun melalui saya, semua dari salatul khusyuk. Salatul khusyuk. Taib. Ya Ahad, Ya Samad, salli ala Muhammad. Ya Ahad, Ya Samad, salli ala Muhammad. Jadi hijrah yang paling utama adalah datang dari Allah, kembali kepada Allah. Hari-hari, setiap saat, setiap waktu, sampai mati, sampai bertemu Allah. Lagi hijrah adalah daripada kejahilan tentang Allah menjadi membawa ilmu kepada Allah, mengenal Allah, mengenal ilah, mengenal Rabbul Alamin. Itu hijrah yang betul-betul Allah sayang, Allah suka. Hijrah dari Mekah yang penuh dengan alihatan, masih wallah, ke Madinah yang tidak ada gangguan alihatan. Hijrah daripada kelalaian di Mekah pergi ke Madinah yang penuh dengan ingatan zikrullah. Hijrah daripada tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah kepada Madinah yang diselawat oleh jutaan para malaikat sebelum Nabi tiba lagi di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wa laina madalillahi da'i sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mal hijrah hari pertama lah lagu ini, di qasidah ini dilafazkan hari ini oleh malaikat seluruh alam, 7 petala langit dan bumi, menyambut ketibaan Nabi. Wajib syukru alaina, wajib kami bersyukur ke atasmu. Mada suna jami'a nusyuri sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu rahsia besar, Allah telah angkat syahadah hakikat Nabi dari Mekah, Allah telah letak di Madinah.
Sehingga Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mukmin pun disuruh hijrah. Kamu nak syahadah Rasul, tak ada lagi di Mekah, hijrah. Sehingga Nabi balik Futuhatul Mekah, baru kamu akan dapat kembali di Mekah. Jadi hijrahnya Nabi kerana syahadah hakikat Nabi yang awal penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diletak di Madinah. Jadi semua kembali. Jadi hari ini kita akan lawungkan Tala al-Badru, memohon kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati betapa besar penghijraan Nabi, meninggalkan kampung, meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta Nabi, segala-gala. Nabi kaya, cukup rumah Nabi depan Kaabah tu cukup ratus, puluh juta nilainya kalau dibandingkan. Segala-galanya ditinggalkan. Satu pun Nabi tidak mau, tidak ambil. Tapi Allah ganti lebih baik. Amin. Jadi hijrah, ya. Kalau kita tetap di dalam perjalanan kembara ini, kita sentiasa berada dalam hijrah. Taib, kita masuk sikit pasal salatul khusyuk. Yang pertama adalah fokus dengan nafas. Jadi tak boleh kita tinggal tahan nafas sambil berjalan dari tempat kerja pergi tempat solat, daripada pejabat sampai tempat kerja, sampai solat, daripada tempat tidur sampai tempat solat. Lagi jauh lagi bagus. Tahan nafas sehingga jadi mantap nafas. Dan juga salah satunya, setiap kali sebelum solat tutup dua telinga dengan kapas agar nafas kita auto berjalan. Nafas itu menjadi peringatan kepada diri kita. Kapas 5 waktu je. Kalau terlepas 5 waktu ni, buat sebelum tidur, sebelum tidur kita lakukan. Dan bila lagi saya suruh amalkan? Sebelum tidur kita amalkan. Lepas bangun tidur 5 minit tutup. Sebelum tidur tu kita amalkan 5 minit, 7 minit sampai tertidur. Sama ada kita bubuh kapas atau dengan jari. Lepas bangun, ini semua praktis awal yang sangat penting. Tak pernah saya tinggal tu selama berpuluh-puluh tahun. Latih sehingga nafas ni sendiri berzikir je kerja dia. Okey, kemudian fokus kepada akal. kemudian fokus kepada tilawah, perasaan. Okey, saya nak pegang balik kepada fokus kepada kalbu. Jadi bila kita solat, yang penting fokus kita kepada kalbu dalam rukuk. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Itu tak payah dilakukan dah, sebab dia dah hidup. Yang fokus utama adalah dalam rukuk dan sujud. Fokus utama dalam rukuk dan sujud. Apa dia? Inilah dua posisi yang sangat dibenci oleh syaitan dan iblis. Cuba dari hari ini. Tengok syaitan, iblis benci atau tidak. Kerana dia paling takut orang yang rukuk dan sujud dengan ilmu syahadah. Okay. Apa yang wajib kita lakukan dalam rukuk atau sunnah muakkadah, sunnah yang penting, sunnah yang kita tak boleh tinggalkan adalah membaca tasbih dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi,
Subhana rabbiyal azim. Kita diajar baca 3 kali. Sahabat Nabi tidak pernah tinggal 5 kali. Para siddiqin 7 kali. Nabi 9 kali, 1000 kali. Ingat apa? Nabi rukuk lama-lama sejam 2 jam. Duduk diam ke? Duduk baca ayat ke? Surah ke? Tak boleh baca surah Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Tidak dibenarkan. Sebab situ ada satu alamat yang sangat besar dan tinggi. Tak boleh. Kenapa tak boleh baca Quran, lafaz-lafaz Quran di dalam rukuk dan sujud? Ini syaitan paling benci. Paling benci kita melakukan. Di situ bertasbih. Bertasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca Syekh kalau ada masa lebih lama sikit baca 7 kali, kalau tidak 5 kali. Ahli syahadah wajib. Saya beritahu nanti kenapa. Dalam sujud pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Oh. Yang ini wajib dilafaz. Yang haulallah quwwatullah itu pun Syekh cakap you tak boleh lafaz sebab you pinjam Syekh punya, tak apa. Haulallah quwwatullah qudratullah. You kena lakukan la haula wala quwwata la qudrata la haula la haula. Itu bukan waktu rukuk you kena lafaz. Sana tak ada lafaz, sana dah biasa. Sekarang you nak gabungkan subhana rabbiyal azimi itu dengan haulallah. Tengok 3 kali, 3, 5, 7, 9. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi haulallah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi quwwatullah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi qudratullah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allah qadir. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allah muqtadir. 5. Subhanallah. Kenapa tak boleh baca ayat lain? Sebab itulah dalam rukuklah segala syirik-syirik akan gugur. Syirik dalam rukuk. Apakah syirik dalam rukuk? Nanti kita belajar. Yang satu, syirik haul, syirik kuwah, syirik kudrah. Akan gugur. Apa jadi kalau gugur syirik ni? Fadilatnya nanti kita belajar. Karamatnya nanti kita belajar. Mukjizatnya nanti kita. Mukjizatnya apa mukjizat? Saya bukan Nabi nak dapat mukjizat. Insan biasa, wali Allah dapat karamah. Mukjizat dari mana? Tak mukjizat Quran. Allah bagi you ilmu Quran. Ilmu yang memuliakan engkau dunia dan akhirat. Semulia-mulia darjat Nabi dan Rasul sebagai warzatul anbiya. Begitu mulia. Nabi-Nabi lain tak ada ilmu Quran. Jadi mereka akan muliakan kita kerana kita dapat ilmu warzatul anbiya ni. Jadi masa rukuk cuba try. Jangan, bukan try, wajib kita amalkan dari sekarang. Bukan 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Ulang. Fokus kepada pembacaan tu. Masa yang sama ini jalan. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Ini tak jalan kalau sebelum datang solat you tidak praktis la haula wala quwata wala qudrata. La haula, la haula. Berapa ribu kali Nabi baca. Nabi ada 2 cara solat Nabi. Satu, Nabi lafaz subhana rabbiyal azimi. Sayyidatina Aisyah dengar. Sayyidatina isteri-isteri Nabi lain dengar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Ada saat Aisyah pergi dengar, nafas pun tak ada. Kita faham Nabi buat tahan nafas, ya. Ada waktu nafas Nabi kuat, laju, baca tak ada. Kita kena faham, haulallah, haulallah, haulallah. Adakah Nabi rukuk 1-2 jam tak baca apa-apa? Nabi kosong ke fikiran Nabi? Apa bodoh orang Wahabi ni? Kata tak ada, Nabi tak baca lain, Nabi baca tasbih je. Kalau Nabi diam, Nabi tak baca tasbih, Nabi baca di dalam ke? Tasbih kena lafaz. Kena faham ni. Okey. Jadi gugur segala syirik. Dan apa paling tinggi makam dalam rukuk, makam sabirin. Orang yang bersabar di dalam solat, makam sabirin yang kedua di sisi Allah. Dia dapat tu kerana dia dapat tahan 5 kali baca, 7 kali baca, 9 kali baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Di saat tu ini jalan, dalam tu jalan, dalam tu tak payah dibaca, tak payah dilafaz. Itu adalah ingatan yang berjalan. Sebab kita dah latih sebelum datang solat, kita dah latih waktu kita bekerja, kita dah latih waktu melihat gerak-geri. Haulallah, haulallah, haulallah. Buat macam orang gila. Haulallah, 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 haulallah. Kejutkan diri biar dia terkejut. Bila dia terkejut, dia nampak nanti dalam rukuk solat tu kita bergerak, haulallah, dia sendiri. Haulallah, haulallah. Ingatan membawa ketenteraman. Allazina amanu tatma'innul qulub, tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatan itu membawa ketenteraman. Ya, ingatan itu ingatan. Ini lafaz. Lafaz wajib untuk ahli syahadah. 5. 3 sekadar nak lepas tanggungjawab. Jangan. 5 ambil berat sikit. 7 ambil berat sikit. 9 berat sangat. Nak buat kalau sendiri, seorang diri. Seronok. Kita akan rasa seronok. Gugur. 2 tempat saja gugur syirik. Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Nanti gugurnya sujud, lain kali kita bicara, kita cerita lebih mendalam. Dengan rukuk ni pun dah cukup. Kalau rukuk gugur syirik, hati akan jadi lataif, ultuf. Allah akan bukakan lataif pertama. Apa saya dapat lataif pertama? Allah akan buka pancaran alam lataif pertama, alam lataif kedua, alam lataif ketiga, alam lataif keempat. 7 petala langit, arash, lahul mahfuz, semua boleh dicapai daripada sini. Apa Allah nak bagi? Allah bagi. Kalau terbuka isi kalbu ni, dunia dan akhirat. Cuma usaha je di dalam solat masa rukuk. Ya. Cuba sama-sama. Subhanallah, subhana rabbiyal ala. Cuba, ini tasbih ni tidak perlu dilafaz di mana-mana. Dalam rukuk sahaja. Yang lain biasa subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tidak, sini subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci Rabbku yang agung, wa bihamdi, dan wajib dia sahaja yang dipuji. Dalam rukuk pula berbeza. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Sujud maha tinggi, sini maha agung. Ada beza, ya, ada ilmu. Nanti kita belajar. Buka sikit-sikit dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Fokus kepada kalbu. Sekarang fokus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cukup lah. Tambah 2 je. Biasa you baca 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana 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 rabbiyal azim wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 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 Hidup bila kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Hidup sini. Aulallah, kuwatullah, kudratu. Hidup. Dia hidup. Tak perlu di start switch. Itulah switch dia. Itulah kunci dia. Dia start. Yang itu aulallah, kuwatullah, kudratullah dilafaz di mana-mana dalam kalbu. Mana-mana dapat lihat penggerakan. Penggerakan ada banyak. Penggerakan yang mana perlu saya fokus. Saya duduk macam ni. Penggerakan yang paling berbunyi cakapan kita. Inilah penggerakan yang alaniyah, yang suaranya kuat. Kedua, nafas, gerakan. Ketiga, ingatan, fikiran, haul. Macam mana nak kaitkan semua ni kepada haulallah, 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 ya. Lepas tu gerakan darah. Haulallah, tengok je dah. Perhati darah tu. Haulallah hidup. Hidup dah syahadah. Perhati. Just fokus kepada darah. Haulallah hidup. Kerana you kenapa tak hidup? Sebab you tak nafi. Darah ni berjalan, dia tak berdaya. Saya tak berdaya. Ibu saya tak berdaya. Doktor tak berdaya. Siapa pun tak berdaya untuk menjalankan darah ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak, you kena nafi, 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 nafi. Nafi selama-lamanya. Lepas tu, you tengok je. Hidup. Allah. Haulallah, haulallah, haulallah. Kan betapa senangnya zikrullah ni. Tak susah. Allah yang maha senang, maha dekat, maha senang diingati, maha cepat diingati, senang diingati, sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Okay, jadi bila kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, kudratullah. Di setiap makam ada haul, kuah, kudrah. Ada lagi ilmu dalam ni. Haul, daya. Kuah, kekuatan. Kudrah, kekuasaan. Mana dahulu? Daya dulu ke, kuasa dulu ke, kekuatan dulu? Mana? Mana dulu? Haulallah, kuwatullah, kudratullah. Mana dahulu? Ini kalau kita tak tahu macam mana dia nak hidup. Kita tak tahu mana masuk kereta, mana yang saya patut hidup dulu. Steering ke, tayar ke, atau badan ke? Tiga-tiga pun tidak. Kunci. Oh, kunci jalan. Semua jalanlah. Okey, mana? Tolong. Tengok ada ilmu dalam ilmu, dalam ilmu. Kenal, kenal, kenal. Mudah, mudah, senang, ringan. Tolong jawab. Mana dahulu? Haulallah ke, kuwatullah ke, kudratullah? Haulallah kata dia. Kudratullah kata dia. Tinggal satu je. Kuwatullah. Tiga-tiga pun bukan. Tiga-tiga pun bukan. Allah Qadir kata dia. Itu pun tidak. Allah pun tidak. Kalau ada Allah Qadir, Muqtadir, itu paling tinggi. Jangan masuk lagi ke bawah ayat. Naik ke atas. Rabb.
Rabb yang menyalurkan sifatnya al-muqtadir dan untuk menjaga kita, menolong kita, membantu kita, membuat segala-galanya. Rabb Rabb pun belum. Nombor ni. Siapa dahulu? Kunci, kita nak cari kunci ni. Allah sebelum Rabb, nombor satu ilah. Ilah lah kuncinya. Kalau tidak kenal ilah, dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal Rabb, dia tidak kenal al-muqtadir, dia tidak kenal al-qadir, dia tidak kenal qudratullah, quwwatullah, haulallah, dia tak kenal. Jadi ini tali penyambung. Kuncinya segala-galanya. Bukan tayar dulu, bukan pergi pegang haul dulu, kuah dulu, kudrah dulu. Tak. Ilah ilmunya. Jadi macam mana? Haul bukan ilah aku. Haul bergerak-gerak ni bukan ilah aku. Kena tertib ya, kena fokus kepada tertib. Baru dia hidup. Selama-lamanya dia akan hidup. Sebab pengenalan makrifat. Itu sebab Allah berfirman, aku amat mencintai mukmin daripada para malaikatku. Hadis Tabarani diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kenapa? Sebab makrifat. Wahai malaikat, aku sayang Adam ni. Dia menjadi khalifahku ke seluruh alam dan bumi. Kami boleh buat kerja tu, ya Allah. Kamu ibadat banyak, dia makrifat, aku beri makrifat. Dimuliakan oleh Allah orang yang diberi ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb, ma'rifatul ilah. Jadi hari ini fokus utama kita nak gugurkan segala syirik dalam rukuk dan sujud. Kenapa? Segala beban kita dalam hidup kerana syirik. Dalam rukuk, tempat gugurkannya syirik-syirik yang penting. Segala syirik-syirik dalam sujud digugurkan. Lafaz tu tak boleh baca kat mana-mana. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Rukuk dan sujud sahaja. Jadi wajib itu je ada waktu masa. Kalau you baca 3, you tak dapat efek. Dan kerana impak dia dalam, lafaz di luar, impak dia di dalam rohani. Tengok dia pergi terus. Haulallah, quwwatullah, qudratullah, Allah qadir, Allah muqtadir, Allahu rabbi, Allah ilahi, sampai ke penghujung. Jadi pembukaan rohani demi rohani demi rohani di dalaman akan terbuka. Malaikat tak dapat ibadat seperti ini. Malaikat mendahagakan kalau dapat ibadat seperti ini. Mereka mendahagakan, mereka menginginkan, mereka sangat-sangat menghendak Allah memberi mereka ruang dapat berjemaah dengan para mukmin, solat dengan mukmin. Itu sebab bila Nabi bersabda, bila kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pandang sejauh-jauh masyrik, timur, sejauh-jauh timur. Jadi fokus kita pada hari ini kenapa saya perlu buat ni? Saya kalau tak gugurkan syirik, tak ada hayya alal falah. Tak ada. You kena paksa diri you. Mau tak mau you paksa diri you.
Bila dia beratkan, dia sedang hancurkan ibadat kita. Itu je pilihan. Tak ada yang kedua. Kalau dia
pergi makam kedua. Semua makam haulallah, semua makam kuwatullah, semua makam kudratullah. Sebab semua makam ini bergerak, seluruh alam ini bergerak daripada kalbu orang mukmin. Kalbu orang mukmin yang memancarkan tenaga dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin, bukan terus pergi ke alam, datang kepada kalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru dipancarkan kepada alamin. Seluruh umat mukmin bergabung dengan kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haulallah, 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 haulallah. Ya Allah, haulallah, quwwatullah, 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 illa billah, haulallah. إلا بالله إلا بالله العظيم إلا بالله العظيم العظيم إلا بالله العظيم العظيم إلا بالله العظيم العظيم يا عظيم لا بالله العظيم عظيم يا عظيم لا قوة إلا بالله العظيم بالله العظيم عليم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم عظيم. Tengok, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tengok gabungan, dia boleh hidup terus. Haulallah, 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 haulallah. La billahil aliyul azim. La billahil azimul azim ya azim. Azim ya azim ya azim ya azim. Illa billahil azimul azim ya azim. إلا بالله العظيم العظيم يا عظيم إلا بالله العظيم العظيم يا عظيم إلا بالله العظيم إلا بالله العظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم العظيم يا عظيم بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم وعظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم يا عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم يا عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم 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 يا عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم. الله حول الله إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم يا عظيم يا عظيم إلا بالله العظيم عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم عظيم يا
Ya alim haulallah, 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 ya alim. Ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah, bukakanlah ya Allah. Ya Allah, kami merayu ya Allah. Mohon ya Allah, bukakan. La Allah. Nanti kita buat sunnah para sahabat 11,000, sunnah Uwaisul Qarnain 17,000, sunnah para solihin 25,000. Bila-bila ada waktu sampai dia hidup seronok, walaupun 1 jam 2 jam tak apa, duduk di hutan mana-mana hidup. Sini banyak jin, syaitan, dunia kacau macam-macam. Duduk hutan, tempat bukit, Allah turunkan malaikat, hidupkan terus ni zikir ni, sangat tinggi. Itu sebab Nabi suka naik gunung Uhud, Nabi suka masuk gua ya, sebab ditutup dari laluan jin-jin, semua ditutup untuk Nabi, tak boleh masuk. Di gua dah tak ada, kita cari bukit gunung, siapa bukakan. Ya alim haulallah, ya alim haulallah, ya alim, 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 aulallah, ya alim.